Projek Musangking di puncak Gunung Inas, punca banjir baling. Kolam takungan air yang dibina di projek tanaman durian Musangking di puncak Gunung Inas pecah menjadi punca banjir di beberapa kampung di Baling awal bulan ini. Demikian kata Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang mengesahkannya di Dewan Rakyat pada 18 Julai. Katanya punca itu dikesan melalui kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Kajian mendapati adanya satu kolam takungan yang pecah yang mana ia menyebabkan berlakunya banjir di beberapa kampung termasuk Kampung Iboy, Kampung Padang Lengkuas, Bukit Hangus dan Kampung Pisang. Jelasnya, menurut beliau kadar hujan ia tidak lebat, sekadar 36 hingga 40 mm sahaja. Tuan Ibrahim menjawab persoalan tambahan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Jelutong RSN Raya mengenai situasi banjir di Gunung Inas Baling pada 2 hari lepas. Pada 4 Julai lalu, kejadian kepala air dan banjir lumpur di Kampung Iboy telah meragut 3 nyawa serta menjejaskan lebih 800 penduduk. Sebelum itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dan bekas Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir saling tuduh-menuduh berhubung isu ladang Musangking di Gunung Inas. Susulan pendedahan Tuan Ibrahim, bekas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah mengesahkan bahawa pentadbirannya menerima cadangan dikemukakan ECK Development Sdn Bhd yang merancang Gunung Inas Baling dijadikan ladang durian Musangking berskala besar pada 2018. Beliau berkata kelulusan itu diberi bagi memastikan kawasan yang sudah dijalankan aktiviti pembalakan dilindungi semula dengan tanaman baharu supaya tidak menjadi masalah kepada sekitarnya. Ketika saya mengambil alih sebagai Menteri Besar Kedah, sebuah syarikat tempatan iaitu ECK Development Sdn Bhd membeli syarikat Aman Mega yang sebelum itu diberi kelulusan menguruskan kawasan Gunung Inas di Baling oleh Menteri Besar terdahulu. Pada masa itu, cadangan yang dikemukakan ECK kepada saya adalah supaya kawasan berkenaan dijadikan ladang durian Musangking berskala besar. Ia bagi memastikan kawasan yang sebelum ini dijadikan aktiviti pembalakan dilindungi semula dengan tanaman supaya ia kelak tidak menjadi masalah kepada kawasan sekitar. Kelulusan itu tidak sama sekali untuk tujuan pembalakan baharu kerana aktiviti pembalakan sudah berlaku ketika pentadbiran sebelum itu. Katanya dalam kenyataan di Petik Berita Harian. Bagaimanapun mengulas mengenai kenyataan Tuan Ibrahim, Muhammad Sanusi berkata, tinjauan udara yang dilakukannya selepas kejadian tidak menemui sebarang kolam pecah. Sebaliknya hanya tanda iaitu kolam kecil air masyarakat yang mengalami kerosakan. Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK sudah mencadangkan agar ditanam segera pokok yang diluluskan di kawasan itu. Sedangkan saya sudah suruh tanam sejak 2 tahun lalu lagi. Jadi kita kena bincang jenis tanaman itu, ujarnya. Pada masa yang sama beliau nampaknya masih buntu mengenai siapa yang sepatutnya melaksanakan penanaman semula di sekitar Gunung Inas. Isu sekarang siapa hendak tanam? Syarikat yang diberi kebenaran tanam semula hendak tanam durian. Tetapi kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA perlu tanam timber latex clone TLC dan hanya 20% durian dibenarkan. Kalau syarikat surrender kerana ladang hutan tak menguntungkan pelaburan mereka, jadi siapa nak tanam semula? Kalau tanam pokok hutan, kita tak boleh tebang lagi. Kalau tanam durian, pokok tak akan ditebang tetapi ada hasil. Kalau tanam TLC selepas 15 tahun, kena tebang, tegasnya. Ahmad Bashar dan Muhammad Sanusi seperti tidak faham gambaran yang lebih besar mengapa hanya 20% tanaman durian yang dibenarkan. Sedangkan hakikatnya, program pembangunan ladang hutan di dalam kawasan hutan simpanan kekal HSK di seluruh negara merupakan ladang monoculture yang menjejaskan fungsi kepelbagaian hayat hutan. Malah terdapat kawasan pembangunan ladang itu merupakan kawasan koridor hidupan liar terutamanya habitat dan kawasan mamalia besar khususnya gajah dan harimau belang berkeliaran. Pembalakan HSK untuk pembukaan ladang hutan ditentang oleh badan-badan bukan kerajaan NGO yang mahu kelestarian alam sekitar. Penasihat Sahabat Alam SIK SAS Muhammad Sobri Ramli berkata, trend pembangunan ladang hutan tersebut hendaklah dihentikan. Kawasan ini juga ada yang melibatkan masyarakat orang asli seperti penempatan dan tempat mereka mendapatkan hasil hutan selain kawasan tadahan air serta kawasan rangkaian ekologi Central Forest Pine
CFS. Sejak ia dilaksanakan dalam skala besar oleh beberapa pihak berkuasa negeri melalui kaedah pajakan kepada syarikat konsesi dalam jangka masa lama, kami dapati fungsi kepelbagaian hayat hutan terjejas, katanya lapor utusan online. Beliau berkata demikian selepas menghadiri himpunan bersama 36 pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi menuntut pemberhentian projek ladang durian Gunung Inas di Kupang. Sementara itu, Pegawai Lapangan Sahabat Alam Malaysia SAM Mio Razak Mio Abdul Rahman berkata, Gunung Inas merupakan kawasan sensitif alam sekitar KSAS tahap 1 yang sepatutnya dipelihara. Jika merujuk kepada Rancangan Fizikal Negara RFN dan Pelan Rangkaian Ekologi CFS, ia tidak sepatutnya ditukar menjadi ladang kerana KSAS tahap 1 tidak banyak di Malaysia. Ia perlu dipelihara untuk kepentingan awam kerana ia bukan sahaja merupakan sumber bekalan air bersih tetapi mengelak konflik hidupan liar dengan manusia, katanya. Menurut laporan, kesemua NGO itu mendesak pembatalan projek peladangan di Gunung Inas kerana durian Musang King tidak disenaraikan di bawah program pembangunan ladang hutan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia serta Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Selain itu, ia juga bukan spesies pokok yang disyorkan untuk penanaman semula hutan oleh jabatan berkenaan selain lokasi ladang di kawasan curun melebihi 25 darjah yang sepatutnya dipelihara mengikut laporan penilaian kesan alam sekeliling EIA. Kemusnahan alam sekitar akibat penggondolan Gunung Inas harus dijadikan sempadan bagi kita sebagai masyarakat yang bertamadun bahawa tiada justifikasi untuk pembalakan atas apa tujuan pun. Janganlah hanya memikirkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kerosakan kekal jangka panjang. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.